Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan terus mengupas isu berkaitan kenaikan harga beras di pasaran. Adakah ia suatu yang mempunyai fakta dan juga perkara-perkara berkaitan dengan permintaan dan juga penawaran yang menyebabkan kenaikan harga beras di pasaran, dan bagaimana juga kita melihat industri padi dan beras negara ini perlu lebih proaktif, perlu lebih holistik sifatnya, kerana kita masih memerlukan 30% import beras dari negara-negara pengeksport, sedangkan dari sudut jelapang padi negara kita sama ada di Selangor, di Perak ataupun di seluruh negara termasuk di Kedah paling besar mampu mengeluarkan lebih banyak padi dan juga beras untuk kegunaan makanan di negara kita. Jadi untuk mengupas isu ini, kita akan bersama dengan dua orang tamu sudah pun bersedia di talian. Dr. Zulkarami Ibrahim, Pegawai Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual pada malam ini, Doktor ya. Saudara Musannif Muhammad Razi, Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia yang kini berada di Alustar, Kedah. Apa khabar, Cik Musannif? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia, Cik Musannif, ada memberikan kenyataan akhbar berkaitan dengan isu kenaikan harga beras di pasaran ini. Jadi, boleh kita bagi pencerahan sedikit kepada para penonton dan juga mereka yang mendengar program kita pada malam ini, apa sebenarnya yang berlaku? Adakah permintaan melebihi penawaran berlaku di pasaran, ataupun isu-isu berkaitan dengan El Nino ataupun isu berkaitan dengan perubahan iklim dan banjir baru-baru ini menyebabkan pengeluaran padi terjejas di kawasan-kawasan utama pengeluaran padi negara kita, ataupun isu berkaitan pengimportan kos yang lebih tinggi oleh pengilang-pengilang beras ataupun mereka yang dalam industri pemborong dan sebagainya. Jadi bagaimana, cuba kita faham, Cik Musannif? Bagi pihak Persatuan Pengilang, kami pengilang-pengilang Melayu ini telah mengatakan kenaikan harga beras ini berpunca daripada persaingan untuk kilang-kilang padi untuk mendapatkan bekalan. Jadi bila ada persaingan yang hebat tu di atas hanya 70% pengeluaran padi negara, jadi berlaku penawaran insentif oleh pengilang, khususnya pengilang besar, untuk mendapatkan bekalan ni. Dia mengeluarkan insentif kepada orang tengah, broker-broker tu. Jadi persaingan antara kilang-kilang ni, itulah punca dia. Insentif yang dikeluarkan tu sehingga 100 ke 150 ringgit setiap metrik tan padi kepada broker, ejen orang tengah ni. Itulah yang membuatkan harga pengeluaran beras kita meningkat. Bila harga beras meningkat, seterusnya memberi kesan teruk kepada pengguna lah. Pada bagi apa yang pengalaman yang kita lihat dalam industri oleh Persatuan Pengilang. Ya. Cik Musannif, adakah ini suatu perkara yang baru, perebutan ataupun penawaran yang tinggi di kalangan pengilang-pengilang besar untuk mendapatkan bekalan beras ataupun bekalan padi untuk kilang mereka, ataupun ia hanya berlaku ketika ini? Permasalahan ini telah disuarakan oleh Persatuan Pengilang sejak tahun 2000. Oh, lama. Ya, dia bermula daripada bila pada tahun 2000 tu wujudnya penimbang-penimbang, ejen-ejen belian-belian padi ini. Jadi penghasilan padi itu kilang tu gagal untuk bersaing untuk mendapatkan bekalan. Bila tak dapat masalah, kita mencadangkan kepada kementerian bahawa patut diadakan kota balik semasa era LPN. Setiap kilang tu dibagi kawalan belian padi. Jadi yang macam-macam sekarang ni tiada kawalan. Tiada had lah. Tiada had belian setiap kilang. Jadi bila yang ni kita suarakan daripada dulu sampai sekarang, tapi sedihlah kami tak mungkin tidak diguna pakai lah, dia cakap kan. Ya.
Jadi benda ini adalah bagi pengilang kami yang berpengalaman, kami yang dalam industri sendiri kami tengok. Jadi penyelesaian ni adalah apa yang cakap ni, kotak had belian kilang padi. Penawaran yang diberikan oleh kilang besar ini kepada broker atau orang tengah ini, cuba kita faham apa yang menyebabkan pengeluaran ataupun peningkatan kos kepada pengeluaran padi di negara kita? Bila harga padi ditetapkan, itu kuasa kerajaan menetapkan pada masa sekarang ni setiap metrik tan padi yang dibeli adalah harga lantai 1,200. 1,200. Dan kemudian persaingan antara kilang-kilang untuk mendapatkan bekalan dengan menawarkan insentif kepada pesawat dan juga broker. Ya. Kita tak fikirkan kepada pesawat, itu memang hak mereka, memang wajib dapat. Tapi bila broker ni, kita kena bayar. Bila kita bayar dekat tu, kos dia meningkat lah. Dan akan dikenakan pengilang kepada kos pengeluaran ini kepada peruncit dan juga akhirnya kepada pengguna, begitu? Bukan, bila dia persaingan kilang-kilang ni membayar insentif itu kepada broker-broker ni, jadi untuk menarik minat broker jual di kilang kita. Bekalan padi itu. Okey. Bila tak keluar insentif ni, bermakna broker tak akan hantar padi-padi itu ke kilang. Bila persaingan ni broker daripada kilang besar menawarkan insentif yang terlalu tinggi, jadi menarik minat pada broker untuk menjual ke kilang mereka lah, ke kilang berkapasiti besar ni. Okey, faham. Okey, bagi Dr. Zulkarami, cuba bagi sedikit gambaran di mana status industri padi dan beras negara pada ketika ini, dengan hanya kita mampu saraan diri kita 70%, tetapi kita tahu juga industri ini begitu banyak peraturan, begitu banyak undang-undang, tetapi dalam masa masih ada loophole yang apa yang kita lihat berlaku pada hari ini. Ya, terima kasih. Fungsi berkaitan dengan padi ini sebenarnya pada asalnya kedua-dua sebenarnya memainkan peranan, iaitu daripada segi berkaitan harga dan bekalan beras. Seperti anda semestinya maklum bahawa yang padi sara SSL Malaysia sekarang masih lagi rendah, iaitu 70%. Berbanding dengan negara jiran ada seperti Indonesia dan Thailand, iaitu lebih pada 100% dan 93% dan 100%. Isu ini sebenarnya ia berkaitan dengan produktiviti padi yang rendah disebabkan banyak faktor. Sebab padi ini dia bukan hanya satu faktor saja yang mempengaruhi menyebabkan hasil menjadi tinggi. Dia melibatkan banyak faktor luaran, faktor dalaman juga. Itu baru di sudut yang kecil waktu penanaman padi. Bila kita lihat di skop yang lebih besar, iaitu di rantaian proses padi dan beras ni daripada awal hingga ke akhir, itu juga akan mempengaruhi juga harga dan kualiti beras tersebut. Di sini kita kena ambil tahu bahawa beras yang dihasilkan juga sangat baik sekiranya petani itu sendiri kita lihat bahawa petani adalah sebagai pengeluar utama ataupun sebagai ejen utama yang memberi makanan, terutamanya makanan ruji di Malaysia. Bagi pandangan Dr. Zulkarami, apa yang dinyatakan oleh saudara Musannif itu, adakah ia berasas ataupun kita mempunyai isu dari aspek kawal selia oleh pihak berkuasa padi dan beras negara ini? Ya, saya difahamkan oleh Prof. Datin Fatimah Arsyad, iaitu dasar berkaitan dengan dasar ekonomi berkaitan dengan dasar ekonomi ini, maklumkan bahawa harga jualan padi untuk petani adalah masih di takuk yang lama. Jadi ini akan memberi impak kepada petani ataupun petani muda untuk merangsang untuk mereka menanam padi lebih pada itu.
sekiranya harga padi ini masih rendah dan kos bahan input yang sekarang ni dikatakan makin tinggi disebabkan krisis pandemik COVID-19, ditambah lagi pula dengan konflik antara Ukraine dan Rusia yang menyebabkan bahan input terutamanya adalah baja yang semakin tinggi, akan memberi impak kepada beras padi kita di Malaysia. Cik Musannif, apa yang berlaku sebenarnya apabila pihak pengilang ataupun pihak yang berkenaan mengambil keputusan ataupun membuat tindakan menukar kelongsong ataupun packaging beras putih tempatan itu dikatakan dijual dengan label ataupun kampit beras putih import, kerana beras putih import itu mendapat harga yang lebih tinggi di pasaran. Adakah ia benar ataupun ia open secret, sudah sedia maklum oleh pihak berkuasa, tetapi dari sudut pengilang mereka memerlukan harga yang lebih tinggi untuk menampung kos pengeluaran seperti mana yang diceritakan tadi? Kita yang berlaku tadi, bila insentif tu kepada broker tu tinggi, jadi kos automatik lah maksimum. Jadi kos pengeluaran beras ST 15, beras super tempatan 15%, hampir dah dengan 2,250 setiap metrik tan beras penghasilan. Itu bagi kilang berkapasiti besar sebab dia orang volume besar. Ya. Kami kilang-kilang kecil, kilang-kilang sederhana, kos dia lagi tinggi. Jadi melebihi RM2,250 untuk harga pasaran di peringkat pengilangan beras. Yang dikeluarkan di kilang adalah super 15% untuk dibekalkan kepada pemborong-pemborong. Ya. Jadi bila 2,500 itu di pintu kilang, tak termasuk lagi kos transport, kos kos packaging, kos berbagai-bagai itu. Jadi secara logik, siapa yang dalam industri, dia mesti faham. Bila kita membeli dengan barangan tu, contoh RM10, takkan kita nak jual RM9. Jadi automatik macam mana orang dalam industri ni, dia terpaksa melakukan untuk menanggung dengan kos untuk mendapat margin keuntungan. Adakah itu saja faktornya? Adakah faktor berkaitan dengan perpindahan padi antara kawasan dan juga negeri itu juga akan melibatkan kos pengeluaran beras? Ya, itu melibatkan juga kos antara negeri-negeri itu, melibatkan pengangkutan dia membabitkan hampir daripada RM60 ke RM100 lebih setiap metrik tan, itu ditanggung juga oleh pihak pengilang. Itu termasuk sekali dalam kos pengeluaran harga beras yang terpaksa ditanggung oleh kilang. Dalam masa sekarang harga padi yang ditetapkan oleh kerajaan RM1,200. Insentif kepada pesawah petani RM100. Insentif kepada broker orang tengah RM100 hingga ke RM150. Itu dah jadikan RM1,450. Dicampurkan lagi dengan kos transport interstate untuk dipindahkan, lagi tinggi. Sekarang ni pemindahan padi daripada Kelantan ke sini hampir RM1,500 setiap metrik tan padi basah. Padi yang belum dikeringkan lagi. Ya. Bila dikeringkan lagi, automatiklah kos tu meningkat. Bagi Dr. Zulkarami, adakah kita tidak menyedari isu ini kerana Cik Musannif sudah menyatakan ia sudah pun berlaku sejak tahun 2000 lagi dan sudah menjadi orang kata pun rahsia yang terbesar bahawa industri padi ini memerlukan satu anjakan reformasi yang lebih pantas untuk kita melihat bagaimana keupayaan petani mendapat pendapatan lebih baik, bukan hanya pendapatan yang kurang seperti mana yang dikatakan tadi. Pengilang-pengilang juga perlu lebih akses kepada mendapat padi yang lebih banyak, itu lebih adil, bukan hanya tertumpu pada syarikat-syarikat ataupun millers yang besar. Pandangan Cik Zulkarami, Dr. Zulkarami? Ya, bagi pandangan saya, kalau kita lihat dari peringkat bawah lagi, iaitu
di sudut petani, keperluan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sekurang-kurangnya petani perlukan 6 ke 8 hektar untuk mendapatkan kira macam gaji bulanan 4,000 ke sebulan. Sekiranya petani itu sendiri yang mempunyai tanah yang kurang daripada 6 ke 8 hektar, sebab dia tengok kawasan kalau sekiranya di Madar dia lebih besar berbanding dengan di negeri Kelantan iaitu di Kadar. Saiznya lebih kecil dan keuntungan dari sudut pendapatan petani sendiri akan lebih rendah. Tambahkan pula kita perlu ambil tahu juga bahawa pendapatan ini juga akan melibatkan zakat yang menyumbang kepada ekonomi negara juga. Tapi bila kita lihat dari sudut penghantaran padi ke kilang yang mempunyai banyak faktor lain terutama yang perlu diambil tahu adalah berkaitan dengan potongan hasil padi yang bergantung kepada padi itu sendiri. Sekiranya padi itu dituai awalnya, potongan peratusan di kilang akan pergi kepada 20 ke 25%. Ya. Itu bergantung juga kepada kualiti padi. Sekiranya kualiti padi itu bagus, dia akan kurang daripada 20%. Itu pun jarang untuk kita lihatlah petani dapat tu. Tapi biasanya pada musim utama iaitu musim panas, biasanya potongan peratusan padi hantar ke kilang adalah lebih rendah berbanding waktu dua musim. Sebab kualiti padi pun tak berapa bagus. Bagi Encik Musannif, kalau kita lihat isu ini, selain daripada apa yang disenaraikan oleh Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia yang dikatakan tadi itu, adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan harga beras di pasaran meningkat seperti faktor cuaca, faktor berlakunya bah ataupun banjir bagi negeri-negeri pengeluar beras sebelum ini? Adakah itu menjadi faktor juga menjejaskan pengeluaran di peringkat pesawah? Dia kita tahu 4 musim kebelakangan ni memang berlaku penyusutan dari segi banjir, dari segi cuaca apa semua, termasuklah dari segi kualiti benih yang kita tahu selalu bermasalah, yang kita dengar kan dari pihak-pihak petani kan, yang pengilang petikai kan, kilang yang dilantik untuk mengeluarkan benih dibagi subsidi. Setiap subsidi benih yang sah. Jadi sepatutnya tak terjadilah benih yang tak berkualiti yang terpaksa ditanggung oleh pesawah, yang mana selama 10 tahun daripada 2011 kerajaan mengeluarkan setiap tahun 80 juta untuk subsidi kepada kilang, sepatutnya disalurkan kepada pesawah. Sekarang ni benda tu adalah satu faktor yang menyebabkan yang tu lah pengeluaran hasil ni. Apa cadangan Persatuan Pengilang Melayu dalam hal ini? Kita mencadangkan daripada dulu peranan kerajaan mempunyai pelesenan yang lesen-lesen yang dikeluarkan pada kilang, masa dia kena ada pengawalan di pihak perolehan padi basah, bekalan padi basah setiap kilang tu harus dikawal. Ini yang kami suarakan daripada dulu. Bila tak ada kawalan, kilang bebas membeli, kilang bebas membeli menjelajah di mana-mana, ini memberikan kepada kelebihan kepada kilang-kilang besar untuk memonopolikan bekalan padi. Ada yang beli daripada kawasan 100 kilo daripada tempat kilang-kilang, antara kilang dengan kilang. Dia langgar kilang tu, kawasan sekeliling dia tu, yang kilang tu berkapasiti rendah. Jadi bila dia tak mampu bersaing dengan kilang besar ni, jadi dia lama kelamaan terhapus. Bila terhapus, sekarang ni dilihat akan wujud
monopoli dan juga akan terbentuknya kartel. Secara terusnya dia menyumbang kepada kenaikan kos harga peranan Kawaslia tu sepatutnya mengawal Kawaslia Padi Beras, sepatutnya mengawal industri, mengharmonikan kilang besar. Dia ada rantaian daripada penghilangan sehingga kepada peruncitan dan ditambah lagi ada yang dilantik sebagai pengeluar benih padi star. Jadi bila tiada kawalan, kilang-kilang kecil sederhana sekarang ni dah hapus. Kilang Sorti Parti Melayu yang masih boleh beroperasi, 4 di Kedah, 3 di Perlis, 1 di Perak, 2 di Terengganu, di lain tak ada, di Kelantan tak ada apa semua. Kilang-kilang kecil ini terhapus. Di mana pemborong-pemborong yang kecil yang sederhana nak beli di kawasan? Dia kena beli di port, kena beli di Port Klang. Jadi dalam masa yang sama, peranan itu kalau dimain dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab ni, mengharmoni, saya rasa tak akan kurang berlaku kenaikan kos dan harga beras kita dapat dikawal. Ya, bagi doktor melihat isu ini, adakah kita perlu melakukan reformasi lebih tegas dan juga lebih berfokus berkaitan industri padi dan beras negara? Kerana bagi negara-negara yang mempunyai kapasiti sistem saraan diri mereka 90% ke atas, 100%, mereka juga tidak ada masalah untuk mengeksport jika ada lebihan. Tetapi bagi negara kita terpaksa memikirkan sumber-sumber negara pengeksport untuk menentukan kapasiti 30% itu dipenuhi. Tetapi sekarang kita tahu juga rakyat Malaysia merupakan rakyat yang menggunakan beras saban hari, satu hari 4 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Adakah kita perlu ada satu anjakan kalau kapasiti pengeluaran tidak cukup mengikut hektar ataupun mengikut relung, mengapa tidak kita tingkatkan sampai ke satu tahap yang lebih munasabah untuk memberikan pulangan yang lebih adil kepada pesawah dan menggunakan teknologi terkini dalam aspek kawal selia, pemantauan dan juga penguatkuasaan. Pandangan Dr. Zulkarami. Ya, berkaitan dengan padi ini juga, jika kita lihat di negara jiran kita, itu seperti di Thailand, mereka pada awalnya pun telah ditekankan oleh raja mereka sendiri untuk menghasilkan beras padi yang mencukupi untuk negaranya sendiri. Tidak kira beras itu beras campur, beras pecah ataupun beras berkualiti. Di sini kita lihat pihak daripada atas pun sudah menekankan bahawa dari sudut Thailand, ia perlukan hasil padi yang banyak walaupun beras hancur, tak berkualiti, tapi yang kualiti itu dikurangkan. Utamanya adalah penghasilan beras untuk mencukupi negara mereka sendiri. Di sini kita lihat beras sebenarnya padi ini kita perlu adanya perubahan yang secara bersasar supaya kajian yang terperinci perlu dijalankan. Termasuk juga di pihak Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada membutuhkan geran untuk menjadikan di mana climate ready rice, iaitu beras padi yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan cuaca yang tidak menentu, terutamanya musim kemarau. Ditambahkan pula kita penggunaan teknologi moden iaitu guna UAV, Unmanned Aerial Vehicle, iaitu pemantauan secara berteknologi tinggi untuk melihat dari segi kerosakan, kemusnahan ataupun apa-apa yang berlaku di lapangan, di sawah, kita boleh lihat dan boleh dikawal dengan lebih baik. Tambahan pula, teknologi ini biasanya orang muda lebih berminat berbanding sekarang ramai pihak orang tua yang sebagai pesawah makin berkurang, tetapi sekiranya
cadangan ini dibuat dengan lebih baik, Ya. pihak muda, orang muda lebih berminat. Okey, bagi Cik Musannif, perubahan ataupun pelan jangka masa pendek dan sederhana, apa yang wajar dilakukan supaya harga tidak akan terus naik, bekalan beras kita akan berada di satu tahap yang lebih stabil dan juga pengeluaran yang berkualiti beras putih tempatan dapat menyaingi beras putih import yang dikatakan lebih baik, sedangkan kita juga tidak kurang kualitinya bagi beras putih tempatan dan boleh memberikan harga yang lebih baik bukan hanya di peringkat peruncitan tetapi juga kerajaan boleh memikirkan ia akan dipulangkan kepada peringkat yang paling bawah iaitu pesawah itu sendiri yang wajar kita fikirkan bahawa mereka juga layak mendapat harga yang lebih baik apabila mereka menghantarnya kepada pembekal ataupun pengilang. Saudara Musannif. Bagi saya tu saya katalah peranan tu kawalan terhadap kilang itu yang penting, yang sepatutnya kita buatlah dari segi itu. Kemudian kembalikan balik stockpile beras, stockpile negara tu menggunakan beras tempatan yang mana sekarang ni menggunakan beras import. Melantik kilang-kilang yang kecil-kecil ni, yang sederhana ni sebagai pembekal beras import, beras stockpile negara. Jadi pada masa sekarang ni yang menggunakan beras import digunakan sebagai beras stockpile. Ya. Jadi bagi kami pengilang, kami dah makan beras import dengan beras tempatan. Tak dinafikan beras tempatan memang terbaik. Memang nak dibandingkan dengan beras-beras luar tu, beras yang dimasuk tu kita tengok dari fizikal dia tu memang cantik. Tapi kalau rasa dia memang tak boleh kita bandingkan dengan beras tempatan kita. Kalau beras masak petang dia akan basi. Tak sama dengan beras kita. Beras kita yang terbaik. Tapi kita tak memertabatkan beras kita. Jadi peranan Kawaselia kalau baik memertabatkan beras kita, bagi harga yang terbaik, mengurangkan kos, saya rasa itu yang patut dibuat. Bukan kita mengagung-agungkan beras import. Sekarang ni beras import tu dimasuk dengan harga yang murah dan dijual dengan harga yang tinggi. Harga beras tempatan yang dikeluarkan dengan harga yang rendah dijualkan, harga kos yang tinggi dijual dengan harga rendah. Bagaimana kita nak bersaing? Yang ni sepatutnya dia kena betulkan. Baru kita boleh rakyat menikmati beras yang dihasilkan oleh kita mengikut variti. Ni kita campur semua, mai ni apa semua, kita tak ada variti. Hanya di pasaran beras super 5%. Pada pasaran sekarang jangan cari 10%, jangan cari 15% sebab kos dah tinggi. Kita tak ada variti macam di Thailand ada variti wangi dia, ada variti beras usang dia, beras berbagai-bagai. Kita hanya ada beras super 5% tempatan. Itu saja. Tak tahu dia campur variti 219 yang variti berbagai-bagai. Ini patut dilihat oleh pihak yang berkenaan. Terima kasih Cik Musannif Muhammad Razi, Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia yang kini berada di Alustar Kedah. Terima kasih Dr. Zulkarami Ibrahim, Pegawai Penyelidik Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan dari Universiti Putra Malaysia. Jadi itu saja perbincangan kami berkaitan dengan isu bekalan beras di pasaran dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.